Dia akan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga, dari kurosan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah longlai, dia tu raja penipu. Apabila dia keluar kurung dan ikanlah isteri dan anak perempuanmu. Nak menjatuhkan, maka peperangan dunia pertama dibuat. Maka 1905 bermula pengaruh-pengaruh untuk nak mempengaruhi golongan muda. Golongan muda ni dipengaruhi. Dia bagi dia dekati, dia bagi duit, dia bagi pengaruh ni, sehingga akhirnya mula gerakan-gerakan untuk menjadikan digambarkan apa ni kata kebangsaan nasionalis. 1905, 1908 makin kuat. 1909 maka parti telah terbentuk, masuk ke dalam parlimen. Kan? Maka apabila berlaku pada tahun 1913, kan, maka berlakulah tiba-tiba peperangan dunia yang pertama di antara tentera bersekutu. Tentera bersekutu kita tahulah Amerika, Perancis, Rusia, British, kan? Dan kemudian melawan dengan tentera dipanggil Central Power, Jerman, Austria, Hungary dan Itali. Jerman, Austria, Hungary, Itali. Ada tak Osmania? Tak ada. Osmania terlibat tak dalam peperangan? Tak terlibat. Osmania bersih. Kita boleh bersihkan dalaman kita. Bersihkan semula bagi proses rakyat tadi. Tiba-tiba Itali keluar daripada persekutuan tersebut. Maka Jerman telah menemui dua orang yang disebut Pasha-Pasha tadi. Kemudian dia telah buat saji setia. Janji Osmania akan bersama dengan pasukan Jerman, Austria dan Hungary. Dan di sinilah kita lihat apabila perkara itu berlaku, maka Majlis Ittihad dan Teraki itu jalan kuasa yang melaksanakan undang-undang pada masa itu, yang ada tiga orang tadi itu, Anwar, Talat dan Jamal, telah pada masa itu mereka telah bersetuju dan akhirnya buat pakatan secara rahsia. Mereka pun mengisytiharkan berperang dengan allies, tentera bersekutu. Maka pada tahun 1918, November 1918, 13 November 1918, Istanbul ditawan oleh tentera pakatan British, Perancis, Itali dan Greece. Macam main-main aja. Itali yang asalnya bersama Jerman, tiba-tiba bersama tentera bersekutu. Tiba-tiba bersama tentera bersekutu. British, Perancis, Itali, Greece. Buat pertama kalinya Istanbul dikuasai oleh kuasa asing. Selepas ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453. Ini tuan-tuan, kita tengok akibat kita tak betul-betul hala tuju tadi tu, infiltrasi, kemasukan musuh, perpecahan dalaman. Kita tak melihat ni serius. Kita ingat okey, tak apa. Tetapi rupanya dia menyebabkan kejatuhan kerajaan Islam. Dan kemudian pada tahun itu dipaksa perjanjian Sevres, yang mana dalam perjanjian itu Osmania kehilangan hampir semua wilayah jajahan dia. Perjanjian Sevres dipecah-pecahkan kerajaan Osmania. Dipecah-pecahkan kerajaan Osmania. Maka pada ketika itu, rakyat yang dalam keadaan bergaduh tadi, tertekan, bau sedar. Khalifah negara Islam dah habis ni. Macam mana? Bau sedar. Bau sedar. Kita punya negara dah tak ada dah ni. British dah ambil, Perancis dah ambil, Itali dah ambil. Dah tak ada dah. Macam mana kita duk gaduh sama kita ni? Bau sedar. Maka pada itu bangsa Turki nak bangkit lawan dengan British. Turki ni, kalau dia bangkit lawan British, boleh menang tak? InsyaAllah boleh menang. InsyaAllah boleh menang. Turki ni kuat bangsa dia. Saya dah jumpa kawan-kawan Turki. Semua hebat-hebat. Maka bangsa Turki nak bangkit memerangi British. Tapi tiba-tiba datang seorang savior. Savior. Penyelamat. Siapa penyelamat tu? Mustafa Kemal Atatürk.
Mustafa Kamal Atatürk muncul sebagai penyelamat. Maka dia kata, kita buat perjanjian dah. Tak payah kita nak perang-perang susah-susah lawan British, lawan Perancis, lawan Itali dan sebagainya. Maka kita buat perjanjian. Maka timbullah perjanjian Lausanne. Yang saya sebut tu. So perjanjian Lausanne ni secara resmi, Turki yang sekarang ada ni, negara Turki sekarang ni, diberikan kepada bangsa Turki, tetapi Osmania yang negara-negara Islam daripada Afrika, yang ada di Eropah, yang ada di Asia, yang ada di mana-mana itu, diserahkan kepada British, Itali, Perancis, diserahkan semua. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam ni bila hatinya jauh daripada Allah, dia lemah. Allah pecah-pecahkan mereka. Maka sebab itulah, maka jadilah Osmania pada ketika itu, ataupun kita kata Turki, kita kata Mustafa Kamal Atatürk menjadi apa? Menjadi penyelamat kepada Osmania. Bukan Osmania, Republik Turki. Jadi Republik Turki terus. Sekular. Republik Turki sekular. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, banyak sebenarnya perkara yang berlaku pada ketika Osmania jatuh tu berlaku sekarang di negara kita. Kita juga sedang dipecah-pecahkan. Tak kira lah. Bukan parti politik aja, NGO pun pecah. Kita nak dipecah-pecahkan antara kita dengan raja-raja. Rakyat yang menyokong raja, rakyat bersama raja pun dia dah mula nak fitnah-fitnah. Begitu juga menteri-menteri pun pecah. Tuan-tuan, ni semua tanda-tanda big reset nak berlaku. Big reset nak berlaku. Jadi apa yang berlaku pada masa itu adalah merupakan satu perkara yang kita perlu belajar. Dan apa yang kita perlu belajar antaranya, tuan-tuan rahmati Allah, perkara yang menjadi masalah kepada umat. Masalah kepada umat apabila kita telah ditahan, apabila kita telah ditawan oleh penjajah-penjajah itu, ialah apabila kita telah menerima pahaman-pahaman yang lain. Kita menerima pemikiran-pemikiran yang lain. Kita tidak lagi menjadikan Islam itu sebagai pemikiran kita. Sebab itu satu, tuan-tuan, pelajaran kita hari ini yang nombor satu, kita nak kena rasa bahawa sungguh-sungguh mereka nak tawan negara kita. Sungguh, ni bukan main-main. Kita akan terlibat dengan perkara yang lebih besar lepas ni. Tapi bukan maknanya kita kena masuk hutan. Bukan belum. Sebab mereka bukan nak serang kita seorang-seorang je, dia nak serang semua. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, saya menyuruh pada tuan-tuan rahmat Allah, apa yang berlaku pada hari ini, tengok semula. Krisis yang ada pada hari ini, tengok semula. Saya mohon kepada pihak-pihak berkuasa, tengok semula. Jangan sampai peristiwa yang berlaku akibat krisis yang dikatakan krisis pada peringkat awal Empire Osmania itu, akhirnya melumpuhkan ekonomi, kemudian terlibat dengan berbagai perkara yang lain, melumpuhkan pula negara, pecah belah negara. Akhirnya negara diambil oleh orang lain. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, itulah bermula pasal keempat. Dia bermula dengan tipu muslihat. Ni kata tipu daya Al-Masih Dajjal. Sebab tu tipu daya Al-Masih Dajjal ni, tuan-tuan, kita nak kena rasa yang pertama, tuan-tuan, kita tidak akan nampak perkara ini kecuali mesti ada panduan wahyu dan hadis. Kita tak akan nampak tipu daya Dajjal nak menjatuhkan kita, tak nampak, melainkan mesti orang itu ada Al-Quran dan hadis. Mesti ada taqwa. Mesti ada taqwa. Kalau tak, kita tak nampak. Sebab apa? Kita nampak, contoh, apabila penjajah masuk, kita tengok, cerdik penjajah tengok. Bila dia masuk, dia menghentam Osmania. Masuk menghentam Osmania. Maka, tiba-tiba ada dua kuasa besar yang berlawan. Yang pertama, kapitalis demokrasi. Yang kedua, sosialis komunis. Dua ni berlawan. Dua kuasa besar berlawan. Kita kata Rom dengan Parsi lah, kita kata macam itu kan. Sedangkan dua-dua ni mereka yang buat sendiri.
Dua-dua ni mereka yang buat sendiri. Ada orang tanya dengan saya, macam mana kita tahu komunis tu yang buatnya Dajjal ke setan ke apa, ataupun yang macam mana kita tahu? Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita takkan tahu kalau kita rujuk pada Quran dan hadis. Tak akan tahu. Sebab mereka buat. Komunis tu siapa yang buat? Cuba kita tengok sejarah komunis. Macam mana dia boleh dapat komunis? Semua satanic worshipper. Kemudian begitu juga liberal demokrasi pun sama. Tuan-tuan, dua-dua ni jadi bergaduh, musuh. Satu demokrasi, satu sosialis. Maka kita orang yang dah tak ada negara ni, dah tak ada dah, Osmaniyah dah tak ada dah. Maka orang Islam melihat sama ada nak ikut demokrasi, kapitalis, ataupun nak ikut komunis, sosialis. Dua ni aja pilihan. Sedangkan pilihan yang sebenarnya Islam. Kita tak nampak Islam tu. Kita nampak nak ambil hak demokrasi ke, nak ambil hak komunis ke. Sedangkan dua-dua ni, asalnya musuh kita dua-dua ni. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala sebab tu. And Islam kita nak kena faham. Ini pengajaran penting tuan-tuan. Islam kita nak kena faham datang sebagai satu sistem sosial. Sistem hubungan antara manusia dengan manusia. Di satu sistem Islam ni. Dan sistem itu bukan hanya sekadar ibadah-ibadah ritual. Tetapi dia menyeluruh secara total. Bukan hanya sekadar agama ketuhanan. Ini semua benda ni semua telah disalah anggap oleh orang Islam sendiri. Islam bukan sekadar agama ketuhanan. Islam berhadir untuk berinteraksi dengan manusia. Membangkitkan kekuatan rohiyah, kerohanian, jiwa. Yang mana di dalam itu ada akidah kepada Allah. Akhlak, pemikiran yang lurus, amalan yang bermanfaat. Islam ni dia melipati semua sekali. Tapi hari ini dia campur-campur dah. Islam adalah mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan umat. Islam adalah kewajipan-kewajipan negara. Islam ni juga melihat negara, ambil berat tentang negara. Bukan kata biar je. Kita kena ambil berat tentang negara. Kena selamatkan negara kita. Kena bantu kepimpinan kita. Bagi teguran kalau tak betul. Bagi nasihat secara yang baik. Kalau betul kita kena taat. Kalau dia takwa kita kena taat. Wajib taat kalau dia takwa. Wajib taat kalau dia mengajak kepada kebaikan. Wajib taat. Tapi kalau dia mengajak kepada tak betul, kita kena nasihat dengan baik. Selagi dia sembahyang puasa, kita kena nasihat dengan baik. Islam mengembalikan semua ini kepada kaedah-kaedah. Islam ada kaedah dia. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Sebagai satu contoh. Bagaimana hari ini, mereka boleh buat macam-macam kerana kita telah meninggalkan Islam yang sebenar. Islam sebagai satu cara hidup. Islam sebagai satu yang menyusun atur. Sehingga hari ini kita takut dengan manusia, takut dengan makhluk. Hari ini kita melihat Dajjal akan datang selepas ini tuan-tuan. Ini saya nak masuk sikit. Tapi belum masuk lagi. Ambil riset, tak masuk lagi. Mungkin besok. Dajjal akan datang bersama dengan tipu dayanya. Dan kita tidak akan kenal dia. Melainkan dengan wahyu Allah. Melainkan dengan hadis Rasulullah SAW. Sebab Dajjal ni dia ada sains. Dia ada fizik. Dan dia ada metafizik. Jadi dua. Masa saya belajar dulu tuan-tuan. Kita ada fizik dan metafizik. Apa metafizik ni? Contohnya gelombang. Contohnya gelombang. Kita nampak tak gelombang? Tak nampak. Gelombang tak nampak. Gelombang bunyi. Tak nampak. Tak nampak. Gelombang yang ada tenaga. Tak nampak. Dia ada sains, fizik dan dia ada metafizik. Macam mana kita nak boleh kenal dia? Tengok dia punya sihir dia. Tengok dia punya sains dia. Sains dan sihir. Macam mana nak kenal? Kita tak boleh kenal. Melainkan dengan wahyu Allah dengan hadis Nabi SAW. Macam mana yang dikatakan dengan wahyu Allah dan hadis Nabi? Kita semua dah hafal Quran. Tak, dia bukan hafal Quran. Dia kena proses bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama hadis. Tingkatkan takwa. Hati perlu dibersihkan. Kerana hati yang bersih baru melihat apa yang sepatutnya dia nampak. Kalau tak, dia tak nampak. Walaupun kita seorang doktorat, seorang pakar dalam apa-apa pun. Kita tidak akan mengenal dan memahami tipu daya Dajjal. Melainkan dengan bantuan wahyu dan petunjuk hadis Rasulullah SAW.
Kalau setakat logik, kalau kita ni jenis, kita ni cerdik, aku ni jenis. Dan ilmu kita, walaupun kita seorang pakar, walaupun kita seorang pengkaji, seorang yang mengkaji, kita tidak akan dapat menolak kefahaman tersebut. Kerana tipu daya Dajjal telah sempurna. Dajjal telah runtuhkan negara Islam. Maknanya sistem dia dah runtuhkan negara Islam. Negara dia dah runtuhkan. Kita lagi senang dia nak runtuhkan. Manusia, kita lagi senang dia nak runtuhkan. Tetapi kalau kita ada proses Quran, ada proses tarbiyah, hadis Nabi, sunnah Nabi, maka ketika itu Quran dan hadis Nabi SAW, tarbiyah tadi, dakwah tadi, dia akan membantu kita mengenali. Kerana tipu daya dan sihir Dajjal telah menjadi darah daging majoriti manusia. Majoriti manusia dah tersihir dah kena sihir dah. Kita pun kena sihir juga tuan-tuan. Macam mana kita boleh terkena sihir? Kerana tipu dayanya bercampur di antara sains, fizik dan sihir, metafizik. Sebab itu kita perlukan bantuan wahyu Allah. Maka dia telah meranapkan sistem pemerintahan Islam secara komprehensif. Ottoman Empire secara komprehensif habis. Menyesatkan dasar-dasar sistem pendidikan Islam. Dia sesatkan dasar pendidikan Islam. Dia telah menyesatkan sistem budaya, ekonomi, pemerintahan. Macam mana nak memilih pemerintah. Macam mana nak memilih pemimpin. Itu pun dia dah sesatkan tuan-tuan. Kita hari ini melihat pemimpin macam mana tuan-tuan. Kita tengok siapa yang pandai cakap, siapa yang banyak duit, siapa yang terror berdebat, dialah bagus. Tapi akhlaknya tak ada. Kita bukan tengok akhlak dia. Bukan kita tengok ilmu dia. Bukan kita tengok takwa dia. Kita tengok siapa yang pandai cakap. Ini pemilihan pemimpin. Rosak. Rosak tuan-tuan. Hari ini kita mendengar bahawa mereka mahu melakukan big reset. Mereka nak buat big reset ni. Mengubah seluruh sistem. Dia nak mengubah seluruh sistem. Ramai yang takut. Ramai takut. Sampai nak lari. Apa yang kita takutkan tuan-tuan? Yang kita takutkan ialah kita takut tinggal sistem jahiliah yang ada pada kita. Sistem jahiliah yang ada pada kita itu yang kita takut hilang. Yang telah berdarah daging dengan kita. Apa dia? Sekular, liberal. Yang telah kita bersama. Kita reda dengan riba. Kita reda dengan riba. Sedangkan Allah mengisyahkan perang kepada orang yang buat riba. Kita rasa tak ada apa. Riba okey. Kita dah jadi, disihir. Kita dah sihir tuan-tuan. Kita baca Quran. Allah kata, Allah mengisytiharkan perang dengan riba. Tapi tengok kita yang menjadi orang yang mengambil riba. Kita mengambil riba. Kita disihir. Kita tak perasan. Mereka telah, umat-umat Islam hari ini telah disesatkan. Mereka manusia dengan sistem ilmu. Kita ni dah belajar sampai universiti. Bertahun-tahun. Belajar kat universiti. Tetapi sistem ilmu kita terpisah daripada iman. Terpisah daripada iman. Ilmu kita tinggi. Tapi takwa kita kosong. Iman kita rendah. Kita tertipu. Kita telah disihir. Kita ingat kita dah pandai. Rupanya kita paling bodoh di dunia. Bodoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah menyesatkan manusia dengan sistem ilmu yang terpisah dengan iman. Ilmu terpisah dengan iman. Kepakaran. Kita ada kepakaran. Tapi kepakaran kita bukan mendekatkan dengan Allah. Kepakaran kita membawa mencintai dunia. Kita pakar dalam apa? Tak kira pakar dalam perubatan, pakar dalam apa. Kita pakar, kita rasa kita pakar, kita hebat. Ujub dengan diri kita. Kita pakar bersama dengan dunia, mencintai dunia. Merasakan diri hebat bersama sistem Dajjal. Kita bersama sistem Dajjal, kita tak perasan. Kita bersama sistem Dajjal, kita pakar. Dapat gelaran pakar, doktor pakar. Tapi doktor pakar tu siapa yang bagi doktor pakar? Yang bagi doktor pakar tu ialah Dajjal, sistem dia. Sistem manusia yang berasaskan kepada Tauhid. Ini yang kita bangga-banggakan hari ini. Ini kita disihir. Sedarlah, kita sedang disihir. Cuba fikir dengan otak dan iman yang terbuka. Kerana dia telah berjaya menyesatkan tiga. Natijah, apa natijah dia?
sistem yang ada pada hari ini daripada Osmania jatuh tadi sampai ke kita. Natijahnya, kita yakin dengan kekuatan makhluk, bukan dengan kekuatan Allah. Kita yakin makhluk tu hebat. Kita sayang dengan makhluk dan dunia lebih daripada sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dalam perubatan. Saya contoh buat perubatan. Saya kesian tuan-tuan. Ramai kawan-kawan saya juga yang medical, doktor medical. Memandang ringan tentang apa yang saya cakapkan. Padahal sebelumnya masing-masing sama-sama kita ingat memperingati. Tapi bila kita ingat memperingati, dia nampak kita ni macam Dajjal. Kita ni konspirasi. Conspirator. Kita ni ikut teori konspirasi. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Saya nak sebut kat sini. Ini bukan teori konspirasi. Ini daripada zaman Osmaniyah lagi. Contoh dalam perubatan. Saya bagi contoh malam ni tuan-tuan. Kita mula belajar dengan belajar 3M. Kita belajar mula-mula sekolah dulu 3M. Menulis, membaca, mengira. Tetapi tidak ada hubungan dengan Allah. Pernah kita menulis, baca, mengira hubung dengan Allah? Tak pernah. Terus daripada sekolah rendah, menuju ke sekolah menengah, menuju ke universiti. Kita berilmu. Makin lama makin pandai, makin pandai, makin pandai. Tapi terpisah dengan Allah. Kita tidak ada proses untuk mendekati Allah. Kita jauh daripada Allah. Kita boleh jawab exam, dapat A. Tapi sembahyang, tidak khusyuk. Sedekah, tidak ikhlas. Kita buruk sangka dengan Allah. Tak kenal Allah dalam hidup kita. Kita telah disihir. Kita ingat kita dah okey. Ilmu kita tinggi. Tapi rupanya kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam bidang agama, walaupun belajar agama tuan-tuan, tapi jauh daripada Allah. Ada berlaku pada saya, contohnya satu ketika saya masa mengajar di UAE dulu. Saya berjumpa dua orang budak, laki-laki perempuan duduk sama-sama dalam gelap. Tempat tu agak gelap sikitlah. Kemudian saya pergi ke dia. Saya tanya dengan dia, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa kamu buat?" "Oh, Ustaz, kami tengah bincang-bincang tentang usrah," dia kata. Sebab di UAE ada usrah. Usrah ni macam halaqah, macam satu study circle yang Islamik lah. Kemudian saya tanya dengan dia, "Apa dia kamu bincang ni, gelap-gelap ni, kamu tahu tak? Bila bincang dua gelap-gelap ni, dia jadi apa? Dia jadi ada fitnah, ada nombor 3 nanti." "Kami tahu Ustaz, kami bincang benda ni semua." "Kamu pernah dengar ayat wala taqrabuz zina?" Jangan kamu menghampiri zina, bukan berzina. Allah tak sebut wala zina. Allah gambarkan wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. "Oh, kami tahu Ustaz, kami belajar benda ni, kami buat." Tuan-tuan rahmat Allah Taala, tahu tak sama dengan buat. Duk berdua-dua dalam gelap, bersama-sama tak ada orang. Kan? Adakah kamu ni tahu kamu sedang menghampiri zina? Al-wasila ilal haram, haram. Jalan-jalan menuju kepada haram itu haram. Kamu tahu tak? Ilmu tahu, boleh jawab. Ini bidang agama ni. Bidang agama kita belajar sampai bidang agama, tapi hati takwa tak ada. Warak tak ada, iman tak ada. Ilmu sebutlah, boleh keluar hujah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Ini hadis Nabi, saya rangkumkan. Dajjal boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang sakit. Bermula dengan pil yang menyembuhkan. Kita belajar medical. Kan? Pil boleh menyembuhkan. Pil boleh menyembuhkan sakit. Jadi kita rasa pil ni makcik, makan pil ni makcik ya. Nanti sihat. Nanti sihat. Insya-Allah pun tak sebut. Kalau ada punya menyebut insya-Allah, tapi hati dia yakin pada pil, bukan yakin pada Allah. Sebut aja. Sebab dah terbiasa ikut halaqah ke, ikut program ustaz-ustaz ke, kena sebut insya-Allah, dia pun sebut insya-Allah, tapi hati yakin pil. Kena makan ni, kena makan. Ni ubat. Tak makan tak sembuh. Tak makan tak sembuh. Ubat tu yang menyembuhkan atau Allah yang menyembuhkan. Bermula pil itu buatan daripada manusia. Jadi ini kita tengok sedikit. Saya nak sebut kat sini pada para doktor kita. Ada teori-teori yang bersangkut paut dengan pil ni. Yang bermula dengan Flexner Report. Dan kemudian telah dibuat oleh Rockefeller. Sistem perubatan moden ni. Tolonglah baca sejarah. Kerana sistem itu lebih kepada bisnes dan lebih kepada menjauhkan manusia daripada kan benda-benda yang natural. Saya cakap ni marah nanti.
Natural. Kenapa? Kalau makan yang ini boleh sembuh, makan pil boleh sembuh, prefer ambil pil sebab yang ni tidak ada trial case. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, dah beribu tahun orang buat macam itu jadi. Tak ada trial case sebab tak ada orang nak tulis report. Tuan-tuan rahmat Allah, yang saya sebut sini bukanlah dari sudut ilmu tadi sahaja, tapi dari sudut bagaimana proses kita ditipu. Menyembuhkan buta, pakar buta. Kita ni pakar mata. Pakar mata. Orang tu dah kena sakit mata. Dah nak buta dah. Maka dia buat operasi, dia buat sebagainya. Maka mata pun sembuh. Sembuh mata tu. Daripada operasi dia tadi, maka dia pun kata, inilah ilmu saya, inilah yang saya tahu, inilah kepakaran saya. Dia rasa tu dia punya kepakaran. Dia tak rasa ini Allah punya taufik, Allah punya kekuatan, Allah punya iradah. Menyembuhkan orang buta, maka dia berbangga dengan dia, dengan ilmunya. Pakar jantung. Orang yang telah mati, nak hampir mati. Dah mati pun. Macam mana mati? Jantung dah tak bergerak. Jantung dah tak berdenyut dah terberhenti. Maka datanglah pakar jantung, dia pun buat resuscitation apa? Hidup semula jantungnya. Tengok-tengok jantungnya perlu dibedah. Dia pun bedah. Dia bedah. Maka dia kata jantung itu pun mula bergerak dan sembuh. Tiba-tiba dengan kebijaksanaannya hiduplah manusia. Nampak tak? Doktor-doktor kita boleh menghidupkan manusia yang sepatutnya mati. Sepatutnya mati. Dah terbelah dah. Kena aksiden. Jantung dah ni dan sebagainya. Dia buat operasi hidup. Bukankah ini digambarkan Rasul SAW satu ketika nanti Dajjal akan menghidupkan orang mati? Dah hidup dah dia. Maka kita rasa kita berbangga dengan ilmu kita. Sedangkan yang menghidupkan di Allah, yang menyembuhkan di Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ilmu yang kita dapat, kita rasa kita lah yang pandai. Kalau aku tak latih tangan aku ni, aku tak boleh buat operation. Tangan aku keras. Tangan pakai bedah kena lembut. Dan aku dah latih tangan ni lah. Nak potong halus-halus, pelan-pelan. Kita rasa itu kepakaran kita. Kita lupa itu daripada Allah. Sebab pendidikan kita tidak mengajar kita ke arah situ. Adalah, bukan semualah. Kita ada pakar mata yang beriman. Ada, saya kenal ramai pakar mata yang beriman. Saya kenal ramai pakar jantung yang beriman. Saya kenal ramai. Saya kenal ramai pakar-pakar doktor yang beriman. Yang menjaga takwa, saya kenal. Tapi nak sebut kat sini, sistem yang melahirkan kita adalah sistem yang memisahkan kita dengan iman, dengan takwa. Kerana kita telah melihat barat itu yang lebih baik. Sehingga apabila timbul perkara-perkara seperti yang berlaku pada hari ini, kan, masalah COVID-19, masalah vaksin, masalah apalah, ada keraguan-keraguan. Kan, tiba-tiba orang yang nak bertanya tentang masalah itu dituduh pula ni anti-vaksin. Kena tuduh anti-vaksin. Kita bukan anti-vaksin, kita ambil vaksin. Tapi kenapa tuduh anti-vaksin? Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebab ego kepada ilmu, kepada kepakaran yang ada. Ini perkara-perkara yang kita nak sebut sini. Bagaimana apabila berlaku serangan-serangan big reset selepas ini, sekiranya kita tidak memahami bahawa kita sedang berada dalam sistem jahiliyah daripada awal sejak jatuhnya Osmaniyah tadi, kita ni perlu ikat semula. Ikat semula dengan apa? Dengan Islam. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Saya nak baca ini. Saya minta sikit, masa sikit lagi. Mana dia ni? Baik. Ini sistem pendidikan kita. Saya nak baca. Saya menarik sebab saya dapat ni daripada satu tempat. Okay. Jenis sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka. Malaysia. Sebelum merdeka, kita ada dua. Sebelum penjajahan British, selepas penjajahan British. Kita di mana? Sebelum ke selepas? Saya rasa ramai yang selepas. Baik. Sebelum penjajahan British, apa sistem kita? Sistem pondok, sistem madrasah, sekolah agama. Pondok, madrasah, sekolah agama. Ada tak sistem sains-sains?
adalah sekadarnya sebab kemampuan guru-guru kita. Semasa penjajahan British, tengok British masuk, maka sistem pendidikan vernacular, dijalankan sekolah-sekolah vernacular. Selepas merdeka, sistem pendidikan sama rata, dijalankan di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. Baik, kita tengok pula. Apa tujuan pendidikan? Ini yang saya masukkan ni. Sistem sekolah tu tak apa lagi lah. Sistem pendidikan, apa tujuan? Sebelum merdeka, sebelum penjajahan British. Ini daripada nota-nota sejarah kita ni. Dia kata apa? Lebih kepada unsur keagamaan, membina agama. Membina agama. Bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bermoral dan berilmu dan berakhlak. Orang yang hidup bersama Al-Quran. Ini sebelum penjajahan datang. Semua ni asas dia Quran dan hadis. Kalau dia nak belajar ekonomi, boleh belajar ekonomi. Tapi asas dia Quran dan hadis. Lepas tu berdagang lah. Keluarlah berdagang. Tak apa, pergi berdagang. Pergi berniaga. Pergilah buat apa-apa perusahaan kapal, bina kapal. Tapi asasnya Quran dan hadis. Ni sebelum penjajah. Semasa penjajahan, apa tujuan sistem pendidikan pada masa itu? Nombor satu, memberi sistem sosial tradisional orang Melayu. Yang pertama, British kata, belajar ni supaya kamu ni tahu masyarakat kamu ni macam orang Melayu, orang Melayu. Orang Cina mengawal sekolah vernacular Cina yang dibiayai oleh masyarakat Cina. Jadi untuk bangsa Cina pula bagi satu sekolah. Ini British. Tapi kamu Melayu. Cina. Sebelum tu macam mana sebelum tu? Sebelum tu walaupun sekolah agama, hubungan antara bangsa-bangsa ni tak ada masalah. Sebab tu ada ramai orang yang bukan Islam masuk Islam, berkenalan dengan Islam. Sebab dia nampak bagaimana yang berlaku pada masa itu. Kemudian tujuan semasa penjajahan British juga memberi sokongan kepada sekolah rendah Tamil yang disediakan oleh pemilik estate. Estate ada Tamil. Tetapi yang penting saya sebut ini, mewujudkan jurang di antara kaum-kaum di Malaysia. Zaman penjajah British dulu, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India. Supaya Melayu, India, Cina tidak bersama. Selepas merdeka, apa tujuan sistem pendidikan pada masa itu? Memberi ruang pendidikan yang sama kepada semua rakyat. Baru fikir rakyat ni semua sama. Kemudian menggalakkan perpaduan antara kaum. Selepas merdeka, baru kita fikir kita ni hidup bersama. Kena baik, India, Cina, Melayu, kena baik. Melahirkan rakyat yang intelektual selepas merdeka. Ada tak agama tadi? Ada tak agama? Agama ada tak? Dalam sistem pendidikan ni, ada tak agama sebagai teras, Quran sebagai teras? Sistem yang sekolah biasa? Selepas merdeka. Hanya sekolah agama sahaja yang kita lihat ada mempunyai cita-cita melahirkan orang yang bertakwa, orang yang beragama, sekolah agama. Tapi terputus pula dengan sekolah-sekolah sains. Terpaksa buat sekolah agama, sekolah sains, buat asing pula. Apa yang saya maksudkan di sini tuan-tuan rahmati Allah, rupa-rupanya kita tak sedar, kita membesar dalam keadaan disihir oleh sistem pendidikan. Kita rasa kita sempurna sedangkan iman kita jauh. Berapa ramai di kalangan kita yang telah belajar sampai tinggi-tinggi, kemudian boleh menangis dosa dia. Berapa ramai. Kita ni mungkin ada sentuhan-sentuhan yang istimewa. Mungkin ada ustaz-ustaz ke, ustazah-ustazah ke, atau mungkin kita ada ayah kita yang mendidik kita dengan Quran, hadis, ada kebaikan-kebaikan. Boleh kita rasa. Tapi orang lain, orang biasa-biasa macam mana tuan-tuan? Jadi sebab tu nak sebut kat sini, apabila kita telah berada dalam satu suasana yang terputus daripada sistem Osmaniyah tadi, contohnya tadi, kan? Habis sampai sekarang kita akan berada dalam keadaan yang baru ni sekarang ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung esok. Doa supaya kita boleh buat sambung esok malam. Esok malam kita doa. Iaitu kita akan berhadapan dengan ujian yang lebih berat daripada apa yang dihadapi oleh Osmaniyah.
dalam keadaan kita tidak ada khalifah, dalam keadaan kita tidak ada tentera Islam. Macam dulu ada tentera Islam juga nak selamatkan kita kalau ada apa-apa. Dalam keadaan tidak ada kekuatan-kekuatan orang yang bertakwa, yang memimpin, ulama-ulama yang betul-betul memimpin bertakwa, sekarang pun bercampur-campur. Baik. Jadi kita akan berhadapan dengannya. Apa yang saya nak gambarkan, saya nak simpulkan di sini tuan-tuan rahmati Allah. Yang pertama, kita kena tundukkan diri kita kepada kebenaran Allah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan takwa. Kita kena tundukkan walaupun kita rasa kita ni dah okey dah. Yang kedua tuan-tuan, kita nak reset balik diri kita. Diri kita nak kena reset balik. Reset untuk kembali secara total kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena reset. Kenapa kita kena reset? Kerana banyak benda yang ada dalam kita ni bercampur-campur. Campur-campur dah. Dan Allah larang kita bercampur-campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Itulah insya-Allah tuan-tuan, saya mohon maaf andainya apa yang saya sampaikan pada malam ini agak terkeluar daripada apa yang kita fahamkan. Saya cuba nak mengajak kita, nak menyatakan bahawa kita berada dalam suasana-suasana yang lemah. Kita nak kena sama-sama tolong-menolong, bangkit antara sama lain. Dan kita berdoa supaya Malaysia ni akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk bangkit. Bangkit bersama Allah. Bangkit bersama Quran dan hadis. Sebab kita ni antara tempat-tempat yang penting, insya-Allah. Untuk berada di akhir zaman, kita tempat yang penting. Jadi insya-Allah esok malam, insya-Allah doalah esok malam saya akan sambung, saya akan ceritakan tentang apa yang saya sebut tadi. Apa dia punya end game dia. End game big reset ni. And dia nak menguasai kehidupan manusia secara total melalui ekonomi yang terperap, yang tidak bergerak, melalui peraturan-peraturan dan cukai yang tinggi, dia akan kontrol, melalui penipuan, lie. Ini tiga ni yang akan menyebabkan banyak benda-benda lain akan berlaku. Seperti digital, security dan sebagainya, itu semua dia akan datang daripada tiga ni. Dia akan berlaku. Dan kemudian tuan-tuan Allah nak sebut kat sini, perkara yang penting yang kita nak kena rasa ialah bahawa insya-Allah Allah jamin Islam menang. Sebab sebagaimana saya sebut tadi, dia buat sesuatu yang hebat. Kalau ikut perancangan memang hebat. Memang kita kalah lah kalau ikut perancangan tu. Orang Islam kalah. Tapi dia buat sesuatu yang melanggar sunnah. Sunnatullah. Melanggar sunnatullah. Saya akan cerita besok. Melanggar sunnatullah ni menyebabkan dia akan patah balik kepada orang yang buat perancangan tu. Akan patah balik. Ini yang menyebabkan umat Islam akan menang. Sebab tu jangan takut tuan-tuan. Jangan takut. Allah nak bagi kita menang. Jadi ada tak kesusahan? Semua orang susah. Ni akhir zaman semua susah. Yang orang Islam susah. Orang yang bukan Islam pun susah. Semua susah. Tapi orang Islam Allah bagi menang. Tapi macam mana nak menang? InsyaAllah kita akan bincang. Jadi itulah sikit sebanyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama meneruskan perjuangan ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Sebab hari ni sebenarnya tajuk ni amat besar dan berat. Saya bimbang sangat nak cerita pasal Osmaniyah ni. Sebab benda tu menakutkan hati saya. Bukan takut kita takut tak boleh buat kerja. Takut saya cakap benda yang mungkin di luar batasan. Sebab nak cerita pasal sistem Osmaniyah ni, satu sistem yang telah ditinggalkan oleh umat 100 tahun sekarang ni. Nak hampir 100 tahun. Dah 100 tahun pun. 1918 dah jatuh dah Osmaniyah. 1918 dah jatuh. 1919 perjanjian Sevres tadi. Maknanya 19 gitu 2019 100 tahun. Kita dah 2021. 2022 secara resmi Lausanne habis. Sebenarnya 2022 habis. Osmaniyah habis terus. Dipukul tak boleh bangkit dah. Dipukul tak boleh bangkit 1922. Habis. Ni dia nak pukul kita macam mana dipukul Osmaniyah tuan.
Dia nak pukul kita macam mana dia pukul Osmaniyah. Tapi insya-Allah dia pukul, kita akan bangkit. Itu ada rahsia dia. Ada rahsia dia. InsyaAllah tuan-tuan, rahsia tu bersama kita. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan pada kita. Jangan risau-risau. Tak payah jual rumah. Siapa yang nak jual rumah masuk hutan, tak payah jual rumah. Kalau ada rumah, jangan jual. Jangan jual. Kalau ada duit, belilah rumah kat sana. Tak apa, beli. Tapi kalau tak ada duit, tak payah jual rumah. Sebab ada yang tanya kat saya, boleh tak, perlu tak saya nak jual rumah, nak masuk hutan? Jangan. Bukan lagi. Tolong dengar kuliah saya yang lepas, ada cerita tentang uzlah ni. Uzlah yang syarak dan tak syarak. Tolong dengar. Dengar betul-betul. Jangan bincang-bincang sama kita, syok sendiri kita kata kan. Minta maaf tuan-tuan, yang dah berpindah tak apa, teruskan. Allah izin teruskan. Tapi yang masih belum, kan, fikirkan. Yang penting, kemana pun kita pergi, bukan takut kepada Dajjal. Bukan takut kepada Dajjal, tapi kita pergi ke mana untuk memperkuatkan Islam. Bangkit. Kita nak bangkit tuan-tuan. Inilah masa dan peluang untuk kita dapatkan apa? Dapatkan Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus tuan-tuan. Inilah masanya ni. Betulkan niat kita. Niat kita nak bantu agama Allah. Niat kita nak selamatkan din kita. Nak selamatkan nyawa kita. Keluarga kita. Nak menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan negara kita. Kita doa. Mudah-mudahan kalau Allah izin kita diambil nyawa kita ketika kita berniat untuk syahid. Bersama-sama untuk berjalan membantu menyelamatkan negara kita, agama, bangsa dan semua sekali. InsyaAllah tuan-tuan, Allah SWT akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Jangan risau, jangan takut. Jadi jangan risau. Ada, saya tahu setengah-setengah ustaz dia bagi sampai kita rasa lemah, nak kena lari masuk hutan. Jangan masuk hutan. Masuk hutan belum tahu selamat. Yang selamat bila dapat rahmat Allah, kita selamat. Bila dapat rahmat Allah. Jadi macam mana nak dapat rahmat Allah? Kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut emosi. Kalau kita ikut emosi, kita kalah. Kalau ikut nafsu, kita lesu habis. Ikut iman. InsyaAllah tuan-tuan, semua formula dah ada dah. Baik. Yang kedua tuan-tuan, sebelum saya tutup ni, saya nak beritahu besok akan ada satu program perbincangan berkenaan bersama dengan Zoom. Ada dah dalam tu. Siapa yang berminat, daftar diri dan kemudian lepas tu kita akan ada satu majlis. Tempatnya limited. 100. Hanya 100 atau 200 orang sahaja. Jadi besok kita akan ada majlis bersama saya, Zoom. InsyaAllah kita akan bincang. Lebih kepada bincang. Saya cakap sikit je, lepas tu kita bincang. Apa soalan? Tanyalah. Kalau mampu saya jawab, saya jawab. Kalau tak mampu, saya tanya orang yang boleh mampu, saya jawabkan kemudian. Senang kan? Baik. InsyaAllah, sekiranya ramai lagi yang nak, katakanlah the top 200 boleh, mungkin kita akan buat rakaman. Sebab tengok sejauh mana sensitivity perbincangan itu. Dan mungkin juga kita akan buat live. Mungkin. Tapi kalau live ni selalunya susah sikit lah. Sebab Zoom ni nak live supaya payah sikit lah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, pertama besok pukul 10 pagi. Yang kedua, insya-Allah saya bercadang untuk nak membuat, kita nak panggil halaqah akhir zaman. Halaqah akhir zaman. Jadi dalam halaqah ini kita akan pecah-pecahkan bagi mereka yang berminat untuk ada satu sesi, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali bersama dengan saya dalam Zoom. Jadi kita akan buat macam menggunakan Zoom, tapi maknanya dalam satu kumpulan tu dalam 10 orang aja. 15 orang aja. Paling ramai pun 15 orang lah. Jadi kita akan buat satu perbincangan yang khusus untuk kumpulan tu saja. Jadi untuk itu saya nak minta cadangan daripada tuan-tuan, siapa yang berminat, dan bagi mesej, senarai nama dan siapa dia kawan-kawan tu. Tapi mesti berdaftarlah dulu, sebab berdaftar tu kita nak tahu dia punya background dia. Lepas tu kita akan buat dalam seminggu, dalam minggu 1 jam atau 2 jam. Kita akan bincang persoalan. Apa persoalan? Kita akan bincang contohnya yang saya buat hari tiap-tiap hari kuliah duha tu yang saya buat tu.
Itu saya cakap tapi tak ada respon kan. Jadi yang ni kita nak ada respon. Jadi contohnya bahagian solat contohnya. Macam mana nak solat khusyuk. Jadi saya dah sebut dah ada ciri-ciri solat khusyuk tu. Macam mana nak mengamalkan. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan dah cuba nak amal. Tapi ada masalah. Maka kita berbincang macam tu. Ataupun macam mana nak mengamalkan zikir-zikir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar. Contohnya zikir la ilaha illallah. Jadi sebelum ni saya cakap je, tuan-tuan tu nak respon tak boleh. Jadi bila kita buat Zoom tu mungkin ada soalan-soalan. Saya ni dah mengamalkan sekian. Kemudian tapi saya tak dapat contoh. Jadi kita boleh bincang. Jadi saya nak bentuk grup. Grup. Jadi saya akan peruntukkan masa satu grup tu dalam sejam setengah. Kemudian lepas tu kita akan ada beberapa sesi lah. Banyak sesi lah. Jadi siapa yang dah ada tu, kumpulkan satu kumpulan dalam 10 orang ke, 15 orang ke. Kemudian ambil slot-slot mana yang saya akan sebutkan nanti. Kemudian, jadi kita boleh berbincang. Jadi kita akan jadikan weekly. Semingguan. Sama ada seminggu sekali ke, seminggu 2 kali. Ikutlah macam mana kemampuan, jadual dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada, sebab saya rasa banyak pertanyaan. Contohnya ada pertanyaan tentang emas contohnya. Saya nak tukar macam mana, nak buat macam mana contohnya. Ada yang persoalan tentang hijrah. Jadi kita boleh sama-sama bincang lah. Secara ada yang tanya, saya ni akan pergi ke mana, hijrah ke mana nak masuk ke mana, perkampungan mana saya nak pergi kan. Jadi saya nak cakap dalam ni pun susah kan. Jadi bila kita bincang tu mungkin kita boleh bincang lah macam mana kan. Macam itulah lebih kurang Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak. Jadi kita akan wujudkan satu, kita panggil lah halaqah. Halaqah akhir zaman. Jadi halaqah untuk kita bincang persiapan kita berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan big reset secara lebih terperinci. Sama-sama. Jadi kita bincang. Ni bukan ceramah. Saya cakap sikit je, lepas tu kita bincang dalam tu. Dia lebih kepada pembinaan Al-Mahdiyin. Sebab kita tak boleh jumpa dah. Kita boleh daripada jauh. Kita buat jauh. So insya-Allah saya akan cuba subscribe Zoom untuk kita buat melalui menggunakan Zoom supaya kita boleh manfaatkan insya-Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah. Dan tuan-tuan, tolonglah doakan saya dan juga semua yang ada. Tolong doakan tuan-tuan sebab keadaan semakin panas. Keadaan semakin panas. Saya pun telah diingatkan oleh beberapa orang. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan. Kita terutamanya dalam sembahyang malam, dalam tahajud, tolong doakan supaya mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Kita doakanlah Allah butakan mata, pekakkan telinga musuh-musuh daripada melihat kita, supaya kita yang masih lagi baru nak menapak pelan-pelan ni kan akan dapat membina kekuatan kita. Kita minta pada Allah supaya kita dijauhkan daripada musuh-musuh yang dengki, yang dendam pada kita. Kita berdoa supaya Allah butakan mata mereka dari melihat kita, pekakkan telinga mereka daripada mendengar kita, supaya kita boleh sama-sama dapat meningkatkan diri kita insya-Allah sehinggalah waktunya sampai. Itulah insya-Allah tolong doa. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Kita baca doa Rabbitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahdat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma رابطتها وعدمتها واهدها سبولها واملأها من نورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها نشاتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. 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 ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين.
اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا يا الله من العارفين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا الصابرين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Besok siapa yang paling cepat 200 orang saya rasa mungkin 200 orang. Siapa yang paling awal lah insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.